Lepas tu kadang-kadang saya fikir kenapa anak aku? Kadang-kadang saya fikir apa anak aku salah ke aku yang salah? Macam tu lah saya fikir. Ada aku salah cakap dengan diorang ke? Kenapa diorang buat kejam sangat dengan anak aku kan? Bila kita cakap berkenaan dengan ibu bapa, pasti banyak lagi perkara-perkara yang kita risaukan. Contohnya macam mana pembesaran seorang anak tu. Tapi sekarang, acap kali kita selalu dengar penderaan kanak-kanak di Taska. Hari ini di Sembang Wanita Extra, kita bawakan salah seorang ibu kepada mangsa ataupun mangsa deranya untuk menceritakan pengalaman apa yang berlaku selepas itu. Jadi, Puan sihat Puan hari ini? Alhamdulillah sihat. Okay, Kak macam mana perasaan Kak sekarang? Susah. Susah hati Mhm. dengan keadaan yang macam saya perlu cari pembantu sebabkan anak saya tak boleh pergi ke sekolah dah sekarang. Pergi ke Taska 3 hari je saya try hantar dekat Taska, balik semula dia tak nak makan dekat Taska. Dia macam macam mana, dia macam ada something yang triggered dia punya ingatan dia yang membuatkan dia tak boleh nak pergi Taska tu. 3 hari saya hantar Taska baru, dia jadi macam takut. Dia cakap dia takut. Pagi-pagi dia tak nak pergi sekolah. Jadi bila dekat sekolah pun dia tak nak makan. Ada makanan yang certain yang triggered dia punya ketakutan tu, terus dia tak nak makan. Satu hari dia tak makan. Maksudnya itu di sekolah yang baru ke ataupun di sekolah yang sama? Di sekolah yang baru. Sebab selepas kejadian tu saya ada ambil pembantu 3 bulan, tapi pembantu tu dah berhenti. Jadi kami fikir macam tak apalah, kita try je hantar dia dekat sekolah balik, mungkin dia nak masuk sekolah kan. So kita hantar. Tapi 3 hari je dia hari-hari nangis, tak nak school and dia takut. Lepas tu sekarang saya tengah ambil maid, saya terpaksa ambil maid untuk jaga kat rumah. Walaupun sebenarnya kami tak mampu sangat pun nak bayar ejen untuk ambil pembantu kan. Mahal, ejen pun dah 9,000 dah. Jadi saya cakap dengan husband tak apalah, kita guna saving. Kita sebab untuk anak kita kan, anak kita tak boleh pergi school lagi. Tak boleh pergi sekolah lagi. Terpaksalah keluarkan duit simpanan. Bila saya keluarkan duit simpanan tu 3 kali juga tukar. Walaupun dah ambil dengan ejen, 3 kali tukar pembantu. Sebabnya tak sesuai. Macam Rania tak nak mandi. Dia bila orang baru ni, dia kepercayaan dia tu susahlah nak build trust tu. dia tak ada kepercayaan dengan orang baru. Jadi maksudnya dia nak mandi, makan, berak, semua susah. Bila dah berak tak nak basuh pula. Sebab dekat sekolah dulu yang dia kena tu, dia tak boleh ni. Dia berak waktu saya ambil dia je. Kiranya kat sekolah tu langsung dia tak berak. Macam dia takut nak berak. Dia takut nak berak lah. Puan, macam mana Puan start perasan yang anak Puan ni sebenarnya something happen dekat anak Puan ni? Dia bukannya macam biasa. Saya dah rasa sebulan sebelum kejadian tu. Sebab dia extra takut. Dia takut yang macam tak nak pergi school. Dia nangis, nak saya masuk sekali dalam sekolah tu. Bila kita tengok anak-anak kita macam merayu-rayu tak nak pergi sekolah, kita selalu macam normal parents akan anggap benda tu macam alah ngada-ngada je ni, nanti kat sekolah okey lah. Tapi macam mana Puan sendiri rasakan yang rungutan anak Puan tu merupakan satu yang different? Sebab memang semua orang cakap macam tu. Macam suami saya sendiri pun cakap anak saya ni saja tu manja dengan mama dia. Lepas tu teacher dekat sekolah tu pun cakap mama dia hantar je dia macam tu, papa dia tak ada macam tu pun. Tapi yang saya rasa lainnya tu sebab dia kata nak mama masuk sama. Dia macam kenapa nak saya masuk sama dengan dia? Mesti ada something yang jadi kat dia kat dalam tu kan. Tapi okey, saya pun request CCTV. Mula-mula tu saya request dah CCTV. Tapi diorang tunjuk waktu Rania play macam main-main dengan kawan-kawan dia je. Yang macam tengah nyanyi-nyanyi. Tapi nampaklah muka Rania tak happy. Muka Rania macam something je dah jadi kat dia. Macam takut. Lepas tu okey, dia tunjuk yang tu je, part tu je. So dia tak tunjuk waktu Rania makan ke, waktu lain-lain diorang tengah buat aktiviti lain, tak ada. Itu satu je. Lepas tu saya okey lah, dia okey je kat sana. Okey. And then
Akhir bulan 8 tu Rania balik dengan benjol dekat kepala dia. Tapi yang pelaku tu cakap dengan husband saya. Dia kata, maaf tuan, saya terlanggar. Rania waktu tengah main dengan budak-budak lain. Dia dah minta maaf dengan kita orang dulu. Jadi kita orang masih macam percaya lagi lah dekat Taska tu. So saya macam okay, dia terlanggar kan. Bila balik rumah, dah ada buka lampu semua, saya tengok kenapa dekat sini dengan kat sini, dekat pipi dia kat bawah ni macam ada kesan cubit tau. And then pipi dia bengkak sebelah. Lepas tu dengan tangan dia macam ada genggam, macam kesan genggaman. Kecil lagi kan anak pun berumur berapa time tu? Waktu tu dia betul-betul 2 tahun kot. 2 tahun lebih. 2 tahun 4 bulan macam tu. Dia ada kesan genggam. Kalau kata dia terjatuh and then terkena dekat surface yang macam mana yang boleh jadi kat sini ada kesan, dekat sini ada kesan. So kita orang macam itu yang trigger saya nak tahu kenapa, and saya pergi tengok CCTV tu. Anak pun dah boleh bercakap lah time tu? Dia boleh. Sebab tu lah waktu yang teacher dia tu cakap depan, pelaku tu cakap depan suami saya. Dia kata anak dia tak ada muntah. Dan kita tanya kan, lepas jatuh tu ada muntah tak Rania? Tak ada, dia kata. Lepas tu dia tengok CCTV, memang Rania ada muntah. And then Rania turun bawah je, Rania cakap dengan saya, Mama, Nia muntah tadi. Dia cakap sendiri dekat kita dia muntah sebab dia dengar, dia faham perbualan antara papa dia dengan cikgu tu. Jadi dia kata dia muntah tadi. Dia cakap lah dia muntah tadi. Lepas tu papa dia tanya lagi sekali. Kata dia muntah. Dia cakap macam dia muntah pagi. Sebelum kejadian jatuh tu. Padahal lepas tu dia memang ada muntah. Okay, lepas dia dapat tahu anak puan tu muntah, macam mana pula reaksi puan sebagai seorang ibu? Okay, waktu saya tengok CCTV tu, masa tu husband saya yang pergi. Jadi saya dekat office. Tangan saya semua menggeletar. Saya macam nak jatuh, nak pitam. Terkejut sebab saya tak percaya. Saya percaya kat Taska tu. And saya ingatkan kita saja nak pergi tengok untuk macam, sebab kita still percaya kat Taska tu. Saya nak tengok macam just nak pastikan macam mana dia jatuh sebab dia ada kesan kat sini, kat sini kan. Tapi bila kita pergi, akhirnya lain pula yang kita nampak. Jadi saya terkejut sangat, rasa macam gelap, terpitam, tangan saya semua sejuk, kawan saya pegang macam Rin, macam tu. Saya terus nangis. Tak boleh nak bayangkan dengan cleaner office tu semua. Saya jadi macam dah tak ada fikir apa, saya nak pergi sana, nak lempang balik. Geram sangat. Maksudnya puan datang nak check CCTV tu sebab nak tengok macam mana dia jatuh je sebenarnya kan? Saya suruh husband saya pergi sebab saya kerja hari tu. Saya tak dapat cuti. Jadi husband saya pergi sebab saya dah minta dah cuti hari Jumaat tapi diorang tak bagi tengok. Jadi saya dah cuti. Jadi Isnin tu saya kata husband saya dah pula cuti. Kita sekarang nak tengok je macam mana bukti dia jatuh. Sebab saya rasa macam tak sedap. Kenapa jatuh? Saya dah tanya surface macam mana dia jatuh. Dia kata surface lantai, macam lantai biasa. Kenapa ada kat sini dengan kat tangan? Dia kata dekat sini ni teacher tak perasan sebab apa, tapi dekat tangan tu dah ada dah puan, dia kata macam tu. So macam mana reaksi suami puan pula? Sebab dia yang tengok CCTV tu depan muka kan? Dia dekat sana tu, dia ada, teacher tu ada kat sana. Tapi saya respect husband saya ni, dia seorang yang sabar. Dia sangat sabar. Kalau saya, itulah mak saya kata, nasib baik bukan Rin yang pergi. Kalau Rin yang pergi dah masuk penjara lah. Dah kena sepak dah perempuan saya rasa kan. Kata mujur lah, kakak tak pergi, mak saya kata. Sebab husband saya dia sabar. Cuma dia menggeletar jugalah suara waktu dia call saya cakap tengok. Bukan jatuh Rania. Dia cakap macam tu kan. Kenapa? Dia kata pelaku tu yang buat dia kan. Masa tu saya nangis. Dia tak hantar lagi video tu. Nanti mama tengok lah, dia kata. Lepas saya tengok tu, terus saya pula sedih. Sabar. And then lepas pada kejadian tu pula, yang hari-hari yang kita orang nak lalui tu. Betul. Macam saya hari-hari rasa macam salah saya. Saya kerja, saya tak fikir anak kan. Saya busy sangat sampai yang waktu malam, saya balik malam macam pukul 7 macam tu lah. Jadi Rania dah balik tu, suami saya kata, Mama tak tengok Nia ke? Benjol dia besar tau. Saya penat. Ya, faham.
Betul saya tengok kenapa betul baru saya macam pelik dengan tu sebab saya pun risau. Saya macam lepas tu baru saya tengok dia betul-betul. And rasa bersalah tu sampai ke hari ni rasa bersalah tu ada sebab sekolah tu pun saya yang pilih. Saya yang cakap dengan husband cakap mahal ni, kita tak mampu. Kata tak apalah sebab dia macam taska yang besar kan, taska ada nama. Lepas tu anak kita akan selamat lah dekat sini. Environment dia pun luas. Saya suka environment tu. Saya tak suka environment yang macam dok kedai sangat. Dia macam luas untuk anak saya. Saya rasa tu yang terbaik lah untuk anak saya. Saya willing untuk keluarkan duit untuk anak saya duduk situ. Ingatkan anak saya dalam keadaan yang selamat lah. Tapi bila dah dapat tahu macam tu, saya salahkan diri saya. Saya rasa nervous. Macam nervous, macam menggeletar macam tu. Every day. 5 ke 7 hari lah. Seminggu macam tu lah. Saya tak boleh makan. Sentiasa berfikir lah. Fikir itu je. Lepas tu kadang-kadang saya fikir, kenapa anak aku? Kadang-kadang saya fikir, apa anak aku salah ke? Aku yang salah. Macam tu lah saya fikir. Ada aku salah cakap dengan diorang ke? Kenapa diorang buat kejam sangat dengan anak aku kan? So sekarang macam mana keadaan anak puan sekarang? Rania sekarang macam tu lah. Still macam pagi tadi pun dia still tak boleh. Dia dah berak, dia tak nak basuh. Raung-raung. And then dia kalau dia takut, dia ada mermaid dia. Patung mermaid dia tu dia akan pegang and peluk. Jadinya dia patung tu yang macam akan menenangkan dia. So masa dia nak berak tu, dia nak buang air besar, dia pergi, dia akan meraung nak mermaid tu, nak mermaid kata. Walaupun bibi tu saya tengok okey lah, maid saya yang sekarang ni dia jaga okey lah Rania, tapi dia still rasa tak ada kepercayaan tu dekat orang lain. Kalau saya ada, dia nak saya masuk sekali dalam toilet tu, baru dia tak nangis. Dia macam takut. So selain daripada trauma tu, dia memang keadaannya macam mana sekarang? Dia dirawat ke? Dia jumpa psikologis sekarang, pakar psikologis. Tapi for now macam pakar cakap dia punya perkembangan okey. Dia dah macam dengan doktor tu mula dia tak nak kan. Masa first kita pergi, dia nak duduk dengan mama je. Dia rasa takut. Jadi sekarang dia dah boleh pergi seorang-seorang masuk bilik dengan psikologis tu, doktor tu. Dia mungkin juga sebab dah ada momentum kan, setiap kali every month dia pergi kan, dia mungkin dah rasa percaya lah kot. Dari originally puan nak bawa masuk ke situ sebab surroundingnya bagus. Saya nak yang terbaik lah. Dan taska tu sebenarnya pun dikenali ramai juga kan. So kita mempercayai taska tu, dan tu bukanlah salah puan ataupun salah suami puan ke. Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang parents, kita nak yang terbaik. Dan bagi puan mungkin pada waktu itu itulah yang terbaik. Tapi lain yang jadinya. Jadi bagi saya memang bukan salah puan lah. Tu salah pelaku tu sendirilah. Tu saya fikir macam kalau lah kita tak tukar, kalau lah kita tak bawa Rania ke taska tu, lagi bagus. Macam tu dia tak kenalah lalui pengalaman yang macam tu kan untuk usia dia yang betul sangat muda, sangat kecil lagi. Dia tak tahu apa-apa pun. Macam saya macam terfikir kadang, kenapa orang boleh buat dekat budak yang tak tahu apa-apa? Macam mana? Kita dah tua kan, kita tahu apa yang boleh buat, tak boleh buat. Tapi dia budak tak tahu apa-apa pun. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana orang boleh buat? Tu kadang saya fikir, ada salah saya ke? Ada saya tersalah cakap dengan orang tu ke yang dia membuatkan dia nak buat anak saya? Macam tu lah saya. That kind of feeling yang saya rasa, yang saya takut sangat. Macam ada aku tersalah cakap ke? Saya terfikir balik apa yang saya cakap dengan diorang. Ada salah cakap dengan taska tu ke? Ada sikap saya yang buatkan diorang marah saya ke? Sebenarnya buat dekat anak saya ke? Benda-benda macam tu lah. Saya banyak overthinking sangat. Banyak sangat saya fikir. Itu salah satu kewangan lah. Bila kita nak ambil maid, nak bayar ejen untuk cari. So semua tu duit pula lagi. Habis duit lagi kat situ. Apa yang puan harapkan? Mungkin sekarang ada menyaman ke? Ada apa-apa yang berlaku ke? Ataupun kes dia macam tu je sekarang? Proses tengah berjalan dekat mahkamah. Saya cuma harapkan keadilan lah untuk anak saya. Okay, macam kita tahu, anak puan pergi ke psikiatri. Berkenaan puan pula macam mana? Puan ada jumpa pakar apa-apa ke? Sebab
setahu saya macam bila puan cerita tu puan selalu berfikir overthinking, stuff like that. Lepas tu pun ada jumpa pakar psychiatrist ke untuk tolong? Ada, saya pun kena jumpa pakar psychiatrist lah. Dekat HCTM. And it's a good move puan sebenarnya sebab tak ramai orang yang nak willingly untuk jumpa pakar psychiatrist kan untuk bercakap mengenai emosi tu. Jadi macam mana puan sendiri yang decided to go? Sebenarnya saya bukan decided to go. Saya nak tolong anak saya. Waktu tu anak saya macam tantrum yang kuat and then malam-malam dia mengigau. Lepas tu dia takut-takut, saya terpaksa dukung dia waktu malam. Jadi kita orang rasa macam kesan tu teruk kat dia. Jadi saya pun dia tak cukup tidur lah kan sebab kan dukung tengah-tengah malam apa semua. Jadi saya bawa dia pergi hospital swasta dulu. Lepas tu diorang kata sebab ni kes dera jadi diorang tak ambil. Diorang kena refer to kerajaan juga. Jadi masa saya kat situ dekat jumpa doktor tu saya dah stres sebab saya kata saya nak kamu macam korang tolong anak saya. Jadi saya jadi nangis dekat dia pula. So dia kata saya rasa puan pun perlu jumpa dengan psychiatrist. Waktu tu lah saya pun di refer juga. Dia orang yang tolong refer. Membantu tak bercakap dengan bercakap dengan psychiatrist tu? Ya, banyak juga bantulah. Sebab dia orang bagi kita buat macam teknik pernafasan, bagi kita macam-macam tips lah untuk kita tak payah fikir sangat that kind of thing. Dah berapa lama dah sebenarnya sejak daripada kejadian tu? Dari bulan 9 lah sampai sekarang. Dan Rania pun dia walaupun dia duduk dekat rumah je dengan maid, saya hantar juga dekat kelas, macam kelas weekend. Every weekend dia pergi main-main. Saya nak juga dia. Soalnya saya suka lagi dia pergi sekolah. Jumpa kawan-kawan. Dia duduk rumah takut-takut. Lagi pun saya nak dia build confidence. Macam saya nak dia baik semula lah. Sebelum kes puan dah banyak lah sebenarnya kes-kes yang berlaku. Ada yang sampai temu ajal lah apa semua. Pernah tak puan terfikir yang perkara ni akan berlaku dekat puan sendiri, dekat anak puan, dekat keluarga puan? Tak, saya langsung tak pernah terfikir benda ni. Memang saya pernah tengok, saya pun terkejut. Selalu saya tengok orang lain punya kan, ni saya sendiri kena. Saya memang terkejut lah. Tak tahu nak cakap tu yang saya cakap saya rasa nak pitam tu. Rasa macam hancur kan dunia. Dia tengok video tu anak aku macam tak percaya. Tapi memang dah ada CCTV tu kan. Memang tu anak aku. Daripada pihak sekolah tu sendiri tak ada kontak puan apa-apa ke? Bayar ganti rugi ke? Diorang ada kontak untuk bagi sumbangan macam tu lah katanya. Saya tak boleh terima lah apa yang terjadi kat anak saya tu. Okay puan, sebagai seorang yang telah melalui lah perkara yang sangat mengerungkan ni kan, puan ada tak nasihat dekat ibu bapa kat luar sana untuk jadi lebih peka dengan taska yang dipilih ke? Lepas berdasarkan pengalaman saya lah sebab anak saya dah kena, jadi saya kalau boleh saya dah tak percaya mana-mana taska. Jadi saya perlukan taska yang saya boleh tengok anak saya buat apa kat taska tu, aktiviti dia apa, hari-hari saya buka dia boleh tengok. So saya perlukan taska yang ada akses CCTV 24 hours. Tapi saya dah cari dah juga sebelum saya ambil maid ni sebab saya lagi suka anak saya pergi sekolah sebenarnya. Jadi saya cari-cari semua memang pricey lah, memang mahal lah. Memang above 1,600 for 1 month. Per month. Untuk 3 tahun. Untuk kelas dia. Mungkin lepas ni kerajaan boleh lah kot dah slow-slow kan puan tetapkan CCTV semua taska. Maksudnya memang ada CCTV. Diorang tak benarkan access tu untuk parents. Bila macam ada problem apa-apa baru bagi access. Jadi ada yang bagi access CCTV tu macam semua parent boleh tengok tapi a few lah, tak banyak. Yang saya dah survey area saya tu ada, cuma a bit pricey. Selain daripada kriteria taska sendiri kan, apa yang puan boleh nasihatkan kepada mak-mak luar sana yang ingin hantar anak ke taska? Ibu bapa kat luar sana kalau nak hantar anak-anak diorang, diorang kena pertama sekali tengok jangan ambil mudah lah apa yang anak-anak kita cakap. Macam saya pun sebenarnya saya ambil mudah lah tu kiranya sebab dia kata dia takut. Tapi bila saya cakap dengan suami saya kata tak apalah, manja dengan mak dia lah. Okay, saya pun percayalah dia manja dengan saya. Okay, saya ambil mudah lah tu. Tu yang jadi sampai
ke tahap tu. Tapi saya tak tahu kalau saya ambil mudah lagi sampai tahap tu, saya tak tengok CCTV, dah sampai tahap tu saya tak tengok juga, mungkin akan jadi lebih teruk lah. Dan yang lagi satu, saya rasa sebab saya tak rasa ada problem dekat Taska tu sebab setiap kali saya ambil Rania, dia happy. Sebenarnya dia happy sebab jumpa saya. Dia dah tahu dia boleh balik, boleh keluar dari tempat tu. Yelah, sebab macam bagi seorang kanak-kanak, mak bapak lah dia punya life savior kan. Macam kita dia pun macam happy tau, melompat-lompat tau. Bila saya fikir balik baru saya dapat tangkap, oh dia happy sebab sebenarnya jumpa saya. Sebab dalam tu sebenarnya bagi dia is not happy. She's not happy lah. She's been abused. Mungkin sebelum Puan dia cakap takut-takut kat Puan tu kan, ada tak simptom-simptom lain yang dia tunjukkan Dia panjang dia berada di Taska tu? tu je lah, dia memang tak buang air besar kat situ. Tapi peliknya makan, diorang cakap lah, saya tak tahulah dia makan ke tak. Diorang kata dia makan. Dia makan. Saya kata makan semua makan. Pelik kat rumah. And then even sampai sekarang dia takkan makan sayur dengan lauk. Dia kurang sayur dengan lauk. Sebab tu saya bagi dia vitamin. Sebab nak bagi supplement untuk dia kan. Jadi saya macam pelik terfikir, kenapa dekat rumah Nasa tak makan lauk dengan sayur, tapi kat sana diorang kata makan semua. Tapi wallahualam saya tak tahu dia makan ke Dia tidak. tipu Ataupun dia takut dia makan semua. Betul. Tak tahu. And then thirdly, kalau dah yang teruk sangat tu, kalau you nampak dah ada kesan fizikal, memang jangan tunggu. Memang kena tengok. Memang kena minta CCTV tu. Jangan macam alah tak ada apa ni. Tak ada apa ni. Itulah selalu parents selalu macam tu kan. Nampak lebam ke macam tak ada apa ni. Gaduh dengan kawan kot ni. Mungkin apa yang berlaku dekat Puan dan juga anak Puan Rania menjadikan asbab untuk yang lain pun sedar yang anak aku pun kena benda sama. Walaupun kita yang melalui ni mengharapkan bukan anak kita lah. Macam tu. Macam kawan saya pun dia ada cerita kan anak dia ada luka kat sini. Terus saya kata check CCTV, tak kira lah dia orang nak kata kita ni mak bapak fasi ke, mak bapak yang garang ke apa ke, tak kira, you better check. Betul. Before lain-lain jadi. Before anything worse happen, it's better untuk kita sendiri. Lagi kalau lagi teruk anak saya tu, tak ada anak saya pun tak ada. Sabar ya Puan. Saya doakan macam semua baik-baik. Bukan saja kepada anak Puan, tapi Puan sendiri pun. Sebab penting juga untuk Puan jadi strong. Untuk mamis dan daddy untuk jadi strong for kita punya anak-anak. Semoga saya doakan semuanya apa-apa proceeding yang Puan sedang lalui sekarang. Untuk menyaman ke, untuk apa-apa ke, berjalan dengan lancar. Saya harap semoga sebagai seorang yang melihat pun saya harapkan bahawa kes-kes penderaan ini berhenti. Walaupun itu hanyalah kita punya doa, tapi mungkin doa-doa tu akan diampunkan, akan dikabulkan. Saya pun berharap yang sama lah. Saya harap sangat macam orang macam kita dewasa boleh fikir. Budak kecil yang tak tahu apa-apa, kenapa korang buat macam tu dekat budak-budak yang tak tahu apa-apa? Binatang pun sayangkan budak, kan sayangkan anak. Apatah lagi macam kita yang ada akal fikiran. Janganlah buat tindakan bodoh macam tu. Kalau you rasa you tak ada tahap kesabaran yang tinggi, jangan kerja. Jangan kerja jadi babysitter ke, pengasuh ke. Jangan, tak payah. Pergi buat kerja lain. Pergilah jual burger ke, jual lah apa-apa ke, dropship ke apa ke. Jangan jadi jaga budak kalau tak boleh jaga budak. Betul. Itulah sebenarnya. Kalau you rasa diri you tak mampu, janganlah jadi. Salahkan orang, beri trauma dekat orang je. Anak saya tu saya tak tahu sampai bila trauma dia nak habis. Saya cuba semampu saya lah, hantar kelas, main dia, nak bagi dia rasa tu kan. Ingatkan dia dah okey, try hantar sekolah, tak boleh. Baru lagi, makin baru lagi. Hopefully soon dia akan terima. Dia akan mula menerima untuk pergi ke sekolah, menerima untuk berkawan, untuk mempercayai orang dengan lagi senang lah. Betul. Anyway Puan, kami nak ucapkan terima kasih sebab sanggup luangkan masa bersama kami menceritakan pengalaman dekat Sembang Wanita Extra. Macam saya cakap tadi, saya mendoakan semoga semuanya dipermudahkan daripada urusan Puan, daripada awal hinggalah ke akhir. Terima kasih. Terima kasih banyak.